Daerah Tutong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kepada bis kita yang menantikan lintas langsung dari daerah Tutong. Seperti biasa, akan berkongsi antara info semasa dan juga pengisian pakej program yang kami sediakan. Ya. Baik, Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar kawasan daerah Tutong dalam keadaan mengizinkan cerah. Ya. Kita doakan semoga apapun yang bis kita rancang Allah permudahkan. Dan untuk itu Auda, terus saja saya maklumkan maklumat semasa mengenai dengan kempen kebajikan baju raya untuk semua yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong masih lagi berlangsung sehingga 14 Mac 2026. Jadi bis kita yang ada kesempatan dan mungkin saja ingin mendapatkan barangan sumbangan pakaian hari raya yang terpakai dan masih dapat digunakan, ya, yang masih baik untuk digunakan, bolehlah datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong yang dibuka bermula pada pukul 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Ya. Baik Auda, itulah maklumat semasa dan seterusnya kita beralih untuk menyaksikan pakej program yang kami sediakan untuk hari ini dari daerah Tutong. Sebagaimana amalan pada tahun-tahun sebelumnya, menjelang ketibaan bulan Ramadan, rakyat dan penduduk di negara ini menerima kurma-kurnia peribadi dari Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kaedah pengagihan ditetapkan adalah sebanyak satu kotak kecil seberat 300 gram bagi setiap individu beragama Islam tanpa mengambil kira faktor umur. Bagi sesetengah masyarakat Islam, ada yang memilih untuk memakan buah kurma begitu sahaja sebagai juadah bersahur atau berbuka puasa. Namun, buah kurma juga boleh dipelbagaikan dalam penyediaan hidangan yang menarik dan menyelerakan. Menerusi pakej program kali ini, 2 sajian dari buah kurma saya bawakan bersama Awangkum Izzuddin, Pengiran Haji Serijaya. Alhamdulillah ada penonton. Inilah masa untuk kita ni menunjukkan bagaimanakah cara kurma diolahkan. Memang di bulan suci Ramadan ni, buah kurma lah yang menjadi antara juadah utama semasa sahur ataupun semasa sungkai. Tapi kita percaya ada saja di antara orang kita ni yang kurang minat makan kurma begitu saja. Jadi inilah antara idea-idea kreatif untuk kita ni olahkan, ya. Buah kurma itu menjadi satu hidangan kulineri yang mungkin menjadi pilihan penonton yang menyaksikan kita. Jadi seperti biasa bersama rakan saya Muiz yang akan menunjukkan cara hidangan buah kurma diolahkan. Untuk juadah yang pertama, mungkin boleh kongsikan. Juadah yang pertama, kita akan membuat biskut telur rebus inti kurma. Biskut telur rebus inti kurma. Ya. Bunyinya agak unik. Ya. Jadi inti kurma? Ya. Jadi kita ni akan nantikanlah bagaimana usulnya. Mungkin boleh jelaskan apa saja yang diperlukan selain daripada kurma semestinya. Kita peluang kurma yang telah pun dibuang bijinya. Ya. Okay, selain daripada itu, dari namanya sendiri memang ada telur rebus, tapi kita akan pakai telur kuningnya saja. Butter sini ada tepung maizena atau kanji jagung, gula icing sama tepung gandum ataupun all-purpose flour. Yang pentingnya juga ada vanilla acid. Baik, jadi ini antara juadah ataupun hidangan yang boleh saya katakan ringkas. Ya. Ringkas, mudah untuk dibuat dan hanya mengambil masa lebih kurang setengah jam dengan menguli dia punya bentuk. Yes. Dalam masa setengah jam boleh kita ni dapatkan biskut telur rebus inti kurma. Panjang namanya. Tapi yang penting mungkin inilah antara pilihan juadah dibuat sebelum sungkai. Ya. Baik, untuk pertama sekalinya apa perlu dibuat? Kita akan menyediakan dia punya inti dulu. Jadi buah kurma yang diambil itu ada sukatan tertentu ataupun segenggam? Intinya suka hatilah, berapa mau banyak mau buatlah, pasal nanti ikut
berapa banyak kita mau simpan intinya tu. Dalam ni macam dalam 250 gram lah atau satu cup. Okey, baik. Ini baru kita nak buat intinya. Okey, jadi kemudian akan dikisar. Kisarnya pakai food processor ataupun dicincang lah sampai sehalus yang sehalus atau kasar yang kita maukan lah. Di bahagian lain, mentega dan gula halus terlebih dahulu dikacau sehingga sebati. Seterusnya kuning telur dihancurkan dan kemudian dimasukkan ke dalam campuran tersebut dan dikacau sehingga adunan menjadi kembang dan bertekstur ringan. Tepung gandum serta tepung maizena kemudian ditambahkan ke dalam adunan dan dikacau sehingga sebati. Setelah adunan mencapai konsistensi yang sesuai, masukkan esen vanila bagi menambah perasa dan aroma pada adunan. Seterusnya, ambil sedikit adunan dan bentukkan ia menjadi bulat. Dan kemudian ditekan di tengahnya bagi memberi ruang untuk kisaran kurma tadi dimasukkan ke dalamnya dan ditutupi semula adunan berkenaan. Lakukan berulang kali sehingga kesemua adunan habis. Adunan tadi disusun di atas loyang yang bersesuaian dan kemudian dibakar di dalam ketuhar dengan menggunakan api atas dan bawah dalam 180 degree Celsius selama 15 ke 20 minit atau sehingga biskut masak. Setelah ia masak, sejukkan seketika pada suhu bilik dan kemudian sedia untuk dihidang. Inilah dia hidangan biskut kurma. Kita akan menunjukkan hidangan ringkas daripada kurma. Ini hidangan yang kedua iaitu Kurma walnut chocolate. Kurma walnut coklat. Jadi kita ni akan lebih kepada dessert lah ni. Lebih kepada dessert. Dan tanpa buang masa, inilah dia bahan-bahannya, ringkas sahaja, hanya digunakan isi kurma, kacang walnut dan juga coklat akan dicairkan nanti. Bagi menyediakan kurma coklat walnut, sebanyak 250 gram walnut dikisar sehingga halus. Seterusnya, 250 gram isi kurma turut dikisar sehingga mencapai tekstur yang lembut. Manakala coklat masakan dicairkan menggunakan kaedah double boiler bagi memastikan pencairan berlaku secara sekata tanpa menyebabkan coklat hangus. Setelah itu, kisaran walnut dan kurma tadi dicampurkan di dalam satu bekas sehingga sebati dan ditekan atau diterap secara rata bagi membentuk lapisan yang seragam. Coklat yang telah dicairkan dituangkan ke atas campuran tersebut dan diratakan pada keseluruhan permukaan. Adunan seterusnya disejukkan di dalam peti sejuk sehingga mengeras sepenuhnya. Setelah mencapai tekstur yang pejal, produk dipotong mengikut saiz dan bentuk yang dikehendaki. Kurma coklat walnut sedia untuk dihidang. Kepelbagaian sajian dari buah kurma bukan sahaja menambah variasi hidangan sepanjang bulan Ramadan, malah menggalakkan kreativiti dalam penyediaan juadah harian untuk seisi keluarga.